Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Waw sumpah makna dia demi matahari dan duhaha. Dan sini dia terjemah seperti Jalalain, makna cahaya dia. Demi matahari dan cahayanya, yang ni dia tambah jelah yang terang benderang. Demi matahari dan cahayanya. Duha yang dimaksudkan di sini ialah cahaya matahari di waktu siang hari. Dan disebut duha tu kerana special lah. Duha waktu aktif, orang mula aktif untuk bekerja dan sebagainya. Wal qamari, dan demi bulan. Idza talaha, apabila bulan itu tala, mengikut, yakni datang selepas matahari. Wan nahari, dan demi siang hari. Idza jalla, jallaha. So, ha sini refer pada matahari kan. Nahar, demi siang hari. Iza, apabila ia jallaha, dia memperlihatkannya dengan jelas, nyata. Kalau sini dia maksudkan siang hari itu memperlihatkan matahari. Wal-laili, dan demi malam apabila iza yarshaha, malam apabila dia yarshaha, menutup. Ghasya yarsha, menutup ataupun menyelubungi. Has itu matahari lah. Malam menutup matahari, artinya malam menjadi gelap gelita. Wassamai, dan demi langit. Wama banaha, dan demi binaannya. Demi langit dan binaannya. Satu lagi. Demi langit dan yang menciptakannya, yang membinanya. Artinya refer kepada Allah Ta'ala. Sini dia terjemah macam mana? Demi langit dan yang membinanya. Artinya ma tu dia refer kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makna ma tu bermakna man. Wal ardi, demi bumi. Wa ma tahaha, dan kalau ma tu macam sini juga kan, boleh dua. Satu ma tu masdar, satu lagi ma makna dia yang. Kalau masdar, demi bumi dan penghamparannya. Satu lagi kalau ma ni refer kepada yang menjadikannya. Demi bumi dan yang, yakni Allah, yang menghamparkannya, yang membentangkannya, yang menghamparkannya. Wa nafsin, demi diri manusia. Ma sawwaha, dan kesamaannya. Kalau ma tu kita maksudkan masdar. Dan kesamaannya. Artinya Allah ciptakan manusia ni dengan aturannya, ukurannya yang sama. Maknanya yang sesuai lah. Kalau ma ni refer kepada Allah Ta'ala, demi diri dan yang menciptakannya dengan kesamaan, yang menyamakannya. Lalu, lepas dia menciptakan manusia dan menyamakan bentuk badan dia, segala anggotanya, segala sistem yang ada dalam tubuh manusia, fa'alhamaha. Lalu dia mengilhamkan. Artinya, dia mencampakkan kepada jiwa itu untuk melakukan dua perkara. Satu, fujur, roha, yakni perkara yang membawa kepada kejahatan, dan takwaha, dan perkara yang membawa kepada ketaatan. Fujur maknanya kejahatan, takwa, ketakwaan, ketaatan. Allah bersumpah dengan 7 perkara. Kenyataannya ialah yang ini. Demi sekian, demi matahari, demi bulan, demi siang hari, demi malam, demi langit, demi bumi, demi jiwa manusia, sesungguhnya lah sini. Sesungguhnya, laqad, la tu dihazafkan, jadi qad. Asalnya laqad, oleh kerana terlalu panjang kan. So, la tu penyambuk kepada sumpah dibuang. Qad saja. Sesungguhnya, qad aflaha, sesungguhnya berjayalah orang yang man zakkaha, orang yang mensucikan jiwa dia.
Orang yang membersihkan jiwa dia dengan iman dan amalan-amalan kebaikan. Wa qad khaba, dan rugilah orang yang mandassaha. Orang yang dassa, orang yang asalnya makna menutup pahala lawan kepada zakat, dassa. So dia tutup segala fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan dengan kotoran lah. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susuk dan terbenam. Akhfa. So dia akhfa, dia menyembunyikan, dia menutup. Mana dia ada salahiat, dia ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia untuk melakukan kebaikan, tiba-tiba dia pergi tutup. Dia lindungi. Tak nampak kebaikan tu, yang terselahnya ialah kejahatan. So, dassaha. Perkara jahat itu diperlihatkan oleh contoh. Kadzabat samudu. Kaum Samud telah mendustakan dengan sebab. So, ba tu bahasa babiah lah. Kaum Samud telah mendustakan. Mendustakan utusan lah. Rasul yang diutuskan kepada mereka. Dengan sebab melampaunya mereka. Tagwa artinya melampau. Sama dengan tughyan, dengan sebab melampaunya mereka. Okey, pendustaan itu berlaku bila? Ketika imba'asa meluru, bersegera. Orang yang ashqaha, yang paling jahat di kalangan mereka. Maknanya cerita tentang kaum Samud, dikirimkan Rasul dia Saleh, diuji dengan unta. Unta tu perlu minum. Jadi tempat minum kaum Samud dengan unta tu sama. Jadi Allah kirimkan Nabi Saleh untuk memberitahu mereka, unta ni yang Allah kirimkan ni ada bahagian dia, ada masa dia, kamu ada masa kamu untuk pergi minum di tempat minum unta. Jadi jangan usik. Ketika mana unta tu pergi minum, jangan usik. Sedangkan kaum Samud, mereka tamak. Mereka kata itu hak kami. Mereka berpakat untuk membunuh unta tersebut. Jadi semua tak berani. Ada seorang yang berani, ni Ashqar. Ketika mana imba'asa, bersegera kan. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat. So dia tak sebut sini imba'asa, mana bersegera. So dia bersegera, orang yang paling Ashqar di kalangan dia bersegera menerima perintah tu nak pergi membunuh unta tersebut. Diikuti oleh kaum mereka. Lalu berkatalah, faqala lahum Rasulullah. Utusan Allah lalu berkata kepada mereka, iaitu Nabi Saleh. Dia kata, jauhi naqah Allah itu. Naqah yang Allah utuskan ni, kamu jauhi. Kamu jangan dekati. Naqat Allah tu bagi atas tu artinya, ada fi'il yang dihazafkan. Kamu jauhi. Kamu biarkan unta tu bersendirian. Dan juga giliran minum dia. Wasuqiyaha. Kamu biarkan unta Allah Subhanahu Wa Taala yang diutuskan itu dengan giliran dia untuk minum. Tapi mereka mendustakan, fakadzabuhu. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Mereka kata ini bukan Tuhan punya. Ini giliran pun yang kamu main-main aja. Ini kamu punya perancangan. Kamu kata ini unta, ada giliran dia. Ini so mereka mendustakan, mereka tak percaya kepada Saleh. So mereka pun berpakat lalu membunuh, menyembelih unta tersebut. Fa'aqaruha. Lalu mereka pun, asalnya seorang je ni kan. So yang lain tu ikutlah. Di sini guna jamak lah. Fa'aqaruha. Lalu mereka pun menyembelih unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum. Lalu Tuhan mereka damdama. Damdama mengazabkan mereka dengan menghempak mereka itu. Tutup. Dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab. Atau baqa. Damdama. Destroy. Allah hancurkan mereka. Musnahkan mereka. Bizambihin. Dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha. Lalu Allah sama ratakan mereka. Maknanya, semua kena belakang. Sini terjemah. Allah meratakan azab itu meliputi mereka. Sehingga punah ranahlah semuanya. Maknanya tak ada yang tertinggal. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tak takut. Dan Allah tidak takut ataupun Allah tidak menghiraukan
uqbaha, kesudahan itu. Nanti orang tengok, Allah sendiri menghancurkan bumi dia. Allah tak kisah. Kerana ini adalah balasan dunia yang perlu disegerakan balasannya. Okey, sekarang ini kita tengok tafsir Jalalain. Suratul Syamsi Makkiyatun, diturunkan di Mekah, ada 15 ayatan. Ada 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Waw harfu jarrin, huruf jar. Wawul qasam. Wawul qasam. Waw sumpah bermakna demi. Lepas dia bagi bawah lah. Asyamsi. Demi matahari. Di sini Allah bersumpah dengan 7 perkara. 7 benda yang merupakan sesuatu yang manusia tidak terlepas daripadanya. Manusia perlu sebahagian daripada kehidupan manusia yang manusia hidup dengannya. Iaitu matahari, bulan. Matahari bulan ni ada siang hari dia, ada matahari, ada siang hari. Ada bulan tu adalah malam. Kedua-duanya duduk di langit. Kita pula duduk di bumi. Dan kita tu adalah diri kita. So semua ni berkenaan dengan manusia dan zat benda tu dengan sifat-sifatnya sekali. Matahari ni sifat dia, bulan sifat dia, siang hari ni sifat dia, malam ni sifat dia, langit ini sifat dia, bumi ini sifat dia, dan diri kita ini sifat dia. Maknanya keterangan mengenai dia. So 7 perkara. Artinya penegasan ni menampakkan akan jawab sumpah itu sesuatu yang amat penting lah. Sebab digunakan 7 ni. 7 penegasan. Berbanding dengan sebelum ni, surah Al-Lail 3 je kan. Kalau dalam surah Al-Lail yang sebelum ni, dia tak sebut pun nama ke apa kan. Kalau yang ni sebut ni, nama ni kau samuk. Maknanya kamu tahu benda ni. Wasyamsi waduhaha. Matahari tak perlu ditafsirkan. Duha tu perlu ditafsirkan. So duha sebelum ni pun dalam surah Wadduha kita sebut dah. Waktu duha tu sendiri ataupun sepanjang siang hari tu juga ditafsirkan sebagai duha. Dan di sini satu lagi tafsir dia ialah cahaya dia. Matahari dan cahayanya. Dawiha. Wasyamsi wa dawiha. Dan cahayanya. Duha, spelling dia duha gitulah. So bila dia diidhafahkan plus ha di sini. So sini alif maksurah akan jadi alif mencancang al-qaimah. Kalau kita tengok tafsir lain kan. So nanti dia akan beritahulah. Contohnya tafsir Tabari kan. Tafsir Tabari. So dia akan sebut duha ni satu makna dia duha, makna dia siang hari aja. Ataupun makna dia siang hari keseluruhannya. Ataupun satu lagi tafsir dia makna dia cahaya dia. Yang ni yang Jalalain ambil. Ini tafsir Mujahid. Tafsir Mujahid. Tabi'i, nama dia Mujahid, dia tafsirkan ini sebagai cahaya matahari yang dimaksudkan. Dan tafsir Tabari kata, dia setuju, dia kata. Yang betulnya dia kata yang lebih tepat di sini ialah siang hari. Sebab cahaya apa maksud cahaya? Cahaya ni siang hari lah. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan. Apabila tala. Tala yatlu. Follow. Demi bulan, apabila bulan itu dia follow matahari. Makna tala ni ialah tabi'ah. Tabi'ah yatba'u. Follow. Bila dikatakan bulan itu follow matahari, bila dia naik lah. Ketika dia terbit. Tali'an. Inda gurubiha. Ketika mana matahari itu terbenam. Bila terbenam, maka terbitlah bulan. Bila tu bulan mengikuti matahari? Yakni bila matahari itu terbenam, pada waktu bulan purnama lah kan, baru nampak dia naik. Ataupun pada permulaan bulan.
bulan sabit. Matahari tenggelam, nampak bulan sabit. Anak bulan kan? Jadi manusia ni kalau dia perhati betul-betul penciptaan Allah ni pelik, besar, agung, hebat. Mesti dia akan cari penciptanya. Tengok matahari ni, demi matahari. Wan nahari idza jallaha. Apabila dia, kalau ha ni refer kepada matahari, apabila dia menampakkan matahari. Menampakkan lagi matahari. Maksudnya, bila matahari tu naik, lagi jelaslah siang hari tu. Dan matahari pun makin jelas di langit. Yakni dengan birtifaihi. Dengan dengan siang hari semakin irtifa. Irtifa artinya naik. Naik ni sepatutnya refer kepada matahari kan. Tapi bila matahari tu naik, artinya siang hari pun semakin banyak lah. So bila siang hari tu semakin bertambah, jamnya semakin meningkat. Bila jamnya semakin meningkat, maka semakin cerahlah matahari maksud dia. Siang hari itu mencerahkan lagi matahari. Asalnya, matahari yang mencerahkan. Tapi mana bukti matahari itu mencerahkan bila siang hari itu jadi cerah. Seolah-olah siang hari telah mencerahkan matahari. Telah menampakkan matahari. Telah membuka matahari. Tajalli artinya disclose. Maknanya menampakkan. Walaili, dan demi malam, idza yaghshaha. Satu juga kepelikan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dunia ni, dia buat siang hari cerah, kemudian boleh jadi gelap. Semuanya untuk manusia. Siang hari untuk manusia bekerja, malam untuk manusia berehat. Jadi ditutup siang hari itu supaya manusia boleh tidur. Yaghshaha, ghasyiya, yaghsha. Kalau sini dia guna fi'il madhi. Yang ni tala madhi, jalla madhi. Tapi di sini fi'il mudhari'. Sebab tengok, ghasyiah madhi dia ghasyiah. So kalau kita tambah ha sini, akan jadi ghasyiah, tidak ada alif. Sedangkan penghujung ayat ni, semuanya ada alif ni. Jallaha, talaha. So nak kena ada alif juga kan? Jadi ayat ini dipilih yaghshaha, memilih fi'il mudhari' kerana mempertimbangkan ru'us. Maknanya penghujung ayat. Supaya rimanya nampak indah. Dengarnya sedap. Walaili idza yaghshaha. Kalau tak faham yaghsha ni makna apa? Ghatta. So ghatta yughatti. Yughattiha. Menutup juga. Yughattiha. Malam apabila menutup matahari. Dengan tirai dia, kegelapan dia. Bizulmatihi. Dengan kegelapannya. Baik, dari segi nahu, Jalalain dia tak tinggal nahu. Walaupun sedikit dia akan sentuh juga. So, iza yang digunakan di sini, semuanya iza wa iza. Lafaz iza yang ada di sini, kita ada dua iza kan? Satu makna syarat, satu untuk zaraf. Iza fis salasati, pada ketiga-tiga tempat. 1, 2, 3. Li untuk mujarrad. Untuk semata-mata mujarradi zarfiyah. Zaraf. Maknanya dia tak perlu kepada penyambung. Hanya nak menceritakan bila sahaja. Wal amilu, bila dia jadi zaraf ialah sesuatu yang menerangkan bila perbuatan berlaku. So dia berkait dengan perbuatan. Perbuatan tu kita namakan sebagai amil. Kalau ada zaraf, nak kena ada perbuatan. Nak kena ada amil. Kena cari. Dia kata amil di situ, wal amil fiha fi'lul qasami. Kata perbuatan sumpah. Maknanya waw tu asalnya ialah uqsimu. Aku bersumpah, Allah kata. Ini kata perbuatan. Aku bersumpah dengan bulan apabila bulan itu mengikuti matahari. Datang selepas matahari. Wassamai, dan demi langit. Wama banaha, dan demi yang membina langit. Wal ardi, dan demi bumi. Wama tahaha, dan demi yang
menghamparkan bumi itu. So taha, kan? So taha. So taha makna dia basata, menghamparkan. Bumi ni walaupun bulat, tapi zahirnya suatu hamparan untuk manusia. Manusia berjalan, manusia bergerak, manusia nak bekerja. Kalau bergolek, nak kerja macam mana? Jadi walaupun bulat bumi ni, Allah jadikan dia sebagai hamparan. Basataha. Dan satu lagi manusia kena perhatikan tentang diri dia. Diri dia tengok. Wa nafsin. Dan demi diri, demi jiwa. Jiwa ni bukan seorang ni. Ni nakirah ni untuk menunjukkan banyak, umum. Jadi sebab itulah tafsir dia sini, makna dia banyak. Bukan satu jiwa saja. Semua jiwa lah. Wa nufusin. Tiap jiwa. Tiap makhluk nyawa yang Allah ciptakan ni. Wa ma sawwaha. Dan demi yang menyamakan. Sawwa. Sawa'un alaihim. Perkataan sawa'un alaihim terbit daripada sawa lah. Sawa. Menyamakan. Fa'ala yufa'ilu. Demi yang menyamakan diri ataupun jiwa. Arti menyamakan ta'dil. Menyamakan artinya anggota tubuh badan yang Allah ciptakan ini lengkap, seimbang, ukurannya, timbangannya, fil khilqah. Sama dalam bentuk zahirnya, fizikalnya. Maknanya tubuh badan dia tu sepadan. Allah buat tu semua sepadan. Okey, dari segi nahwu, ma pada 3 tempat ni, perkataan ma pada 3 tempat bermula dengan was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ada ma di situ kan? So ma fis salasati, pada ketiga-tiga tempat itu ialah masdariyatun ataupun bimakna dengan makna man. So ma makna masdar, ma makna man. Asalnya ma ni untuk benda. So man ni untuk yang berakal. Berakal ni termasuklah manusia, malaikat, jin, Allah, grouping tu. Jadi maksudnya ada certain keadaan ma ni walaupun untuk benda tapi maksud dia man. Kalau masdariyah artinya tukar kepada ma plus fi'il akan jadi masdar. Jadi kalau mula dengan ni kan, ma banaha. So bana, tengok kamus, masdar dia apa? Bina. Jadi sini makna bina lah. Matahari dan pembinaannya. Yang ni taha. Taha kan? Ni taha. So taha yathu. Taha yathu, tengok masdar dia, mana masdar dia? Tahwun. Infinitif dia tahwun ataupun tahyun. Masdar dia tahwun, tahyun. Kalau yang ni tahwun. Yang ni bina'un. Kalau yang ni sawwa yusawi taswiyah. Penyamaan. Yang ni penghamparan. Yang ni pembinaan. Sebab semuanya isim-isim kan? Matahari, ni isim. Demi isim lah, demi isim. Demi kata nama. So, demi matahari. Demi waktu duha. Demi bulan. So, sini sepatutnya demi matahari, demi siang hari, demi malam, demi langit, semua benda kan. Yang ni pun sepatutnya benda jugalah, pembinaan demi bumi dan demi penghamparan benda. Nafsing benda, yang ni tukar kepada penyamaan. Kalau kita maksudkan ma di sini ialah man, mana refer kepada Allah. So demi langit dan zat yang menciptakannya. Yang ini Allah lah kan.
demi yang menciptakannya. So, zat. Semua ni zat lah kan? Benda ataupun zat. Fa'alhamaha. Demi, ni keterangan lagi tentang jiwa. Lalu Allah alhama yulhimu. So, alhama ditafsirkan dengan bayana. Mengilham kita mencampurkan. Campur saja tak berapa jelas lagi. Menerangkan. Lebih jelas. Lalu Allah menerangkan kepada jiwa tu dua perkara. Fujuraha, kejahatannya. So maknanya fa'alhama bayyana, ha tu kepada kan, kepada jiwa tu lah dua benda, dua jalan. Tariqayil khairi. Dua jalan, iaitu jalan kebaikan, iaitu takwa, dan jalan fujur wasyarri, kejahatan. Sepatutnya sebut kebaikan dululah, takwa dulu, barulah fujur. Tapi kan kita kata ra'i tadi, mera'ikan ujung-ujung tu dia berakhir dengan alif kan? Jallaha, yakshaha, banaha, tohaha, sawaha. Kalau kita letak fujur sini, jadi fujur tak ada alif lah. Sebelum huruf akhir tu kena ada alif. Akan jadi fa'alhamaha taqwaha fujuraha wa fujuraha. Kan? Bukan alif yang akhir tu. Maknanya huruf yang sebelum huruf akhir ada alif. Wa ukhira, dan dilewatkan menyebut takwa kerana mempertimbangkan riayatan kepada ru'usil ayi, kepala ayat. Kepala ayat artinya hujung ni lah. Ni kepala-kepala ni kan, ni panggil hujung-hujung ayat. Yang akhir sekali. Hujung-hujung ni kepala kita dulu, hujung. Kepala ayat. Okey, penyambut kepada 7 sumpahan ini ialah perkataan qad aflaha wa jawabul qasami. Jawab ataupun penyambut kepada qasam ialah qad aflaha. Maka berjayalah. Sepatutnya kalau ada sumpah kan, wallahi, kalau ada kata perbuatan kena pakai lam tu. Lam tu lam jawab sumpah. Laqad. Dia kata dihazafkan. Huzifat. Daripada lafaz ni, al-lamu. Lam dihazafkan. Lam. Boleh dihazafkan kerana litulil kalam. Kerana panjang. Kalam tu panjang. Maknanya wasyamsi waduhaha wal qamari iza kan, sampai ke sini panjang. So bila panjang dia kata tak apa. Kerana lam ni tujuan dia untuk memanjangkan lagi. So wallahi tambah dia dipanjang lagi. So bila dah ada sesuatu kepanjangan, tak perlu lagi dipanjangkan dia lagi. Qad aflaha, telah berjayalah orang yang manzakkaha. Orang yang zakka. Zakka spelling dia macam tu. Mensucikan, membersihkan jiwa dia. So zakka ditafsirkan dengan tahhara. Yutahhiru. Tathiran. Tahharaha, membersihkannya daripada dosa lah. Minaz zunubi. Hidup di dunia ni dengan segala kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ni, manusia akan beramal, akan bermuamalah antara satu sama lain, yang menyebabkan kemungkinan di situ berlaku tindas menindas, zalim menzalim. Jadi perlunya meminta ampun kepada yang menciptakan semua ni. Jadi hidup juga manusia ni berlomba-lomba untuk mendapat kejayaan, berjaya dalam hidup. So berjaya yang hakiki ialah kalau dapat membersihkan dosa. Kerana kejayaan yang manusia biasa nak bentuk ain kan, bentuk zahir. Bentuk zahir tu yang kekalnya di syurga. Jadi hakikatnya orang yang bertaubat, mensucikan diri dia, maka dia akan berjaya memperolehi apa yang dia inginkan di dunia asalnya. Sementara orang yang fail, hakikat orang yang fail ialah waqad khaba, khasira, khaba yakhibu. Fail. Tak berjaya, keras, hampa,
akan kecewalah, hampalah, rugilah. Man dassa. So, dassa makna dassa akhfa. Akhfa. Menyembunyikan. Bila masuknya ha, so alif maksurah tu akan jadi alif mencancang. So dassa yakni akhfa, menyembunyikan, menutup, melindungi, jadi tak nampak, menutup jiwa dia kan. Akhfaha. Kalau bersih ni suci nampaklah. So bila ada kotoran tak nampak diri dia. So akhfaha bil maksiat, dengan dia melakukan maksiat. Penderhakaan. Bil maksiati. Tidak taat kepada Tuhan. Okey, dari segi spelling, dasa ni asalnya ada dua sin. Asalnya dassasa. Dassasa. Biasanya orang Arab, kalau ada dua huruf yang sama, dassasa. Kalau ada dua huruf yang sama, so yang akhir tu kadang-kadang dia tukar kepada ya. Dia orang suka tukar kepada ya. Samalah dengan ini. Asalnya dassasa, tukar kepada ya, jadilah dassa. Kalau tukar kepada ya akan jadi dassaya. So ya bila dia berharakat, sebelum dia ada fathah, dia akan ditukar kepada alif. Jadilah dassa. Alif tu boleh ditulis sama ada dengan ya tak bertitik ataupun alif mencancang. So wa asluhu, asal dia dassasa. Dassasaha. Ubdilatis sinu. Huruf sin ditukar, yakni sin ni. Sin yang kedua, asani yatu. Ditukar kepada alifan, huruf alif. Tujuan dia untuk meringankan sebutan, melancarkan sebutan, meringankan menyebut kalimah, takhfifan. Banyak orang Arab ni, kadang-kadang dia nak lancarkan lagi sebutan tu dengan dia menghazafkan, dia menukarkan baris, dia menukarkan kalimah. Setiap bahasa ni ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Orang-orang yang bahasa tu aja yang tahu. Kita rasa pelik kan, mereka tak rasa pelik pun. Macam kita lah bahasa kita. Ada bentuk dan cara yang tersendiri. Macam dialek-dialek kan. So dialek macam tu juga takhfif. Orang Kelantan kan dia sebut makan, bukan makan. So takhfif, dia orang suka takhfif. Jadi makan jadi makan. Ada N jadi tukar kepada I. Makan. Terengganu, dia punya ringan dia tambah kan. Makan. Okey, seterusnya masalah yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan orang yang rugi ni. Contoh dianya ialah kaum Samud. Kaum Samud ni dikirimkan Rasul lagi untuk mereka patuh kepada Rasul supaya mereka itu patuh kepada Tuhan. Ujiannya bukan besar mana pun. Mereka masih lagi diberikan peluang untuk mendapatkan hak mereka. Bukannya dihapuskan terus hak itu. Itu hak binatang mereka untuk pergi minum di tempat minum. Kadzabat, telah mendustakan. Kaum Samud. Samud ni mu'annas. Kadzabat Samud. Kaum Samud telah mendustakan. So Quran ringan je sebut. Quran sebut biasanya kalau sudah ma'ruf kan, Quran menghazafkan maf'ulun bih. Kadzabat Samud. So kadzaban ni nak kena ada maf'ulun bih lah. Mendustakan siapa? So mendustakan utusan. Rasulaha. Rasul yang diutuskan kepada mereka. Iaitu Nabi Saleh. Salihan. Salih ni badal lah kepada Rasul. Rasul ni maf'ulun bih. Mereka tu dikatakan mendustakan Rasul tu dengan sebab bitagwaha. Tagwa semakna dengan tughyan. So ba tu ba sababiyah. Sebab itulah ditafsirkan dengan makna bisababi, disebabkan. Tagwa orang tak biasa kan. Yang biasa tughyan. Tughyaniha, disebabkan
melampaui batasnya mereka. Kerana membuat komplot untuk membunuh unta yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian untuk mereka. Is ketika mana? Is asalnya baris mati. Ini hamzah wasal, dua-dua baris mati, so kita pinjam baris bawah. Untuk takfif tadi, meringankan sebutan, melancarkan sebutan. Idzim ba'asa. Imba'asa yang ba'isu bermakna asra'a, bergegas. Ketika mana bergegasnya orang yang paling ashqa, malang. Mana-mana alif maksurah, kalau diidafahkan kepada pronouns, dhamir, dia akan jadi alif mencancang. Akan jadi ashqa. Tambahlah dhamir sini. Ashqaha, ashqahu, ashqahum. Okey, dalam sejarah, kata nama dia ialah wasmuhu Qudarun. So, asra'a ila. Bergegas. Pergi untuk akri. Menyembelih. Kalau unta kan dia guna akr. Dia tak guna zabah, dia guna aqara. So, ila akrin naqah. Menyembelih unta dengan persetujuan mereka yang lain. Kaum mereka. Biridha. Dengan persetujuan biridahum. So, ada yang kata dia pergi, dia tukang ni je, tukang cantas kaki rebah, baulah. Mana yang mula tu orang takut berlaku, siapa nak start. So dia yang berani. Yang lain tu tukar tambah lah. Ada yang cerita yang macam tu. So Quran tak cerita lah detail-detail gini. Faqala lahum. Maka berkatalah utusan Allah itu kepada mereka. Utusan yang dimaksudkan itu ialah Nabi Saleh. Dia kata, naqatallahi. Tengok, tiba-tiba bagi atas kan. Jadi mesti ada kata perbuatan yang dihazafkan. Kata perbuatannya ialah zaru. Wazara ya zaru. So, zan lah. So, zar, jamak dia zaru. Kamu biarkan dia. Kamu tinggalkan dia. Nabi Saleh kata, kamu jangan kacau. Tinggalkan dia di situ. Dia, jangan kacau dia, jangan kacau. Minumnya dia tu, kamu tinggalkan. Wasuqyaha. Ai syirbaha. So kita ada syurbun, syarbun, syirbun. 3 boleh baca. Masdar. Syurbun, syarbun, syirbun. Kamu tinggalkan dia dan kamu tinggal perihal dia minum. Wa syirbaha. Pada hari dia. Maknanya fi yaumiha. Pada hari yang dikhaskan untuk dia. Cerita dia hanya ialah wa kana laha. Dan unta itu memiliki wa kana laha yaumun. Unta itu memiliki satu hari untuk minum. Dan mereka memiliki walahum yaumun. Gila-gila lah. Esok kamu, hari ni aku. Hari ni kamu, esok unta. Gila-gila. Mereka rasa, oh macam ni susah lah. Gila-gila macam ni susah. Kita dah lah banyak. Dia seekor je. Lepas tu, dia mengganggu unta kita. Bila dia besar, unta ni besar, dia pergi minum. Unta kita nak mari tak berani. Lalu, fakadzabuhu. Lalu mereka mendustakan Nabi Saleh. Mereka kata, kamu kata ini daripada Tuhan. Kemudian kamu kata giliran ni Tuhan pun yang khususkan. Tak benar belaka. Fakadzabu fi qawlihi zalika anillah. So, dia mendustakan Nabi Saleh berhubung dengan kata-kata Nabi Saleh berkenaan dengan perkara itu. Semuanya mari daripada Allah Ta'ala. Bukan daripada diri dia. Dan kata-kata itu sebenar murattabi alaihi. Boleh menatijahkan. Nuzulu. Ini sifat kepada qawli. Kata-kata dia itu boleh menatijahkan. Nuzulul azab. Ini naik fa'il kepada murattab. So, bila yang ni jadi naik fa'il kepada murattab, so yang ni tidak ada dhamir yang kembali kepada qaul. So, kena ada alaihi tu. Kembali kepada qaul.
Jadi terjemahan kita tak payahlah sebut alaihi, jadi kacau terjemahan kita. Kita kata kata-kata yang menatijahkan turunnya azab. Nuzulul azabi kepada mereka bihim. Jika mereka khalafuhu, mereka bertindak mencanggahi apa yang diperintahkan. Mereka khilaf, mereka bercanggah dengan apa yang diperintahkan. Bukan setakat mereka mendustakan, mereka bertindak fa'aqaruha. So aqar asalnya sembelih dia kan. Apa maksud sembelih di situ? Maksud dia bunuh. Qatalu, bukan makna aqara ni makna qatala. Tafsir dia. Kalau makna dari segi lafaz, aqara artinya zabaha, fazabahuha, fa'aqaruha qataluha, mereka bunuh. Salima yaslamu, liyaslama, agar selamat untuk mereka air syirbiha, air yang unta itu minum. Giliran maksudnya, giliran minum. Liyaslama lahum ma'u syirbiha. Oleh kerana mereka buat benda besar, mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat lawan-lawan gitu aja. So mereka bertindak bunuh. Maka Allah pun terus mengazab mereka. Damdama, fadamdama, damdama yudamdimu, fa'lala yufa'lilu. Ini kita panggil fi'il rubai. So makna damdama ialah atbaqa, tutup, hempak, menghempak ke atas mereka. Alaihim rabbuhum, Tuhan mereka, damdama alaihim. Fadamdama alaihim rabbuhum. Ini pun didahulukan alaihim supaya nampak yang kena tu mereka. So Allah ni kalau boleh tak nak azab, tak jauh-jauh nama Allah. Mereka ni patut kena azab, tak depan-depan. So fadamdama alaihim rabbuhum. Lalu Allah, senangnya damdama artinya mengazabkan. Lalu Allah mengazabkan mereka. Cuma dari segi lafaz tu, damdama artinya tutup mereka dengan azab lah. Tutup tu dengan azab. Bi sababiyah, ba sababiyah, bi zambihin, disebabkan dosa mereka. Kemudian azab itu bukan kena kepada satu kelompok dah. Semua kena. Fasawwa, sawaha. Dan Allah samakan, menyamaratakan. Ini ha ni refer kepada perbuatan damdama ni lah. Azab damdama. Damdama yudamdimu damdamatan. Masdar dia lah. So maknanya fasawwa ad-damdamata. So ha ni ialah damdama. Walaupun ha ni tak disebutkan sebelum ni kan. Tapi ada dalam perut damdaman. So Allah sama ratakan azab itu ke atas mereka. Jadi kesimpulannya dari segi tafsir sama tu artinya amma, mengumumkan. Jadi semua kena melatakan. So amma sawa, tafsir dia amma, ammahum. Allah mengumumkan mereka, menjadikan semua kena. Menjadikan semua mereka kena. Biha, dengan amma biha, kena dengan azab ni, dengan azab damdama, hempapan. Falam, lalu tidak ada seorang pun, ahadun, tidak ada seorang pun yuflit, yang bebas, yang terkecuali di kalangan mereka. Falam yuflit minhu ahadun. Ada setengah qiraat baca waw, ada setengah qiraat baca fa. Fala yakhafu wala yakhafu. Bil wawi wal fa'i. Tempat waw ni kan, ada yang guna fa, fala. Ada yang guna waw, wala. Sebab tu dia kata ini dengan kamu letak waw di sini ataupun kamu letakkan fa. Bil wawi wal fa. Wala yakhafu. Tafsiran di sini Allah Ta'ala. Satu lagi tafsiran dia ialah yang jahat tadi tu. Yang jahat tu, dia buat jahat tu, dia tak takut pun dengan akibat perbuatan dia tadi. Akibat uqbaha.
wala yakhafu uqbaha. Ha tu refer apa Oh, damdamah lah. Dia tak takut kepada akibat damdamah. Azab itu. Akibat azab. Akibat damdamah. Dia tak takut. So, dua tafsiran dia. Satu, orang tu buat kerja tu, dia tak bimbang langsung akibat damdamah ni. Uqbah ni akibat. Tabi'ah ni mana akibat? Tabi'ah wala yakhafu tabi'ataha. Tabi'atun. Tabi'ah artinya akibat. Satu lagi tafsiran dia di sinilah. Allah tak bimbang pun, Allah tak kisah pun, Allah tak takut pun akibat daripada azab yang dia kenakan kepada kaum Samud. Kerana Allah berkuasa melakukan apa sahaja terhadap makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulannya, surah Asy-Syams ini, Allah gunakan 7 sumpahan sebagai penegasan untuk menyatakan perkara yang penting di sini, iaitu kejayaan dan kegagalan manusia. Hakikat kejayaan dan hakikat kegagalan. Berjaya bila kita berjaya membersihkan jiwa kita, yakni taat kepada perintah Allah. Gagal bila kita tidak mahu menonjolkan sifat baik yang Allah memang takdirkan ada dalam tu. Sebab Allah kata, Allah bagi 2 perkara di sini. Fuju, jahat dan juga takwa, baik. Dua-dua ada dalam tu. Kemudian kita tutup yang baik itu, kita zahirkan yang jahat. Kan? Kita dasar, tenggelamkan yang baik. Yang jiwa kita yang baik tadi kita tenggelamkan. Dan contohnya ialah kaum Samud. Bila diutuskan Rasul, artinya mereka ada salahiyat, ada kemampuan untuk mentaati perintah Allah Ta'ala. Ada sifat takwa tu ada. Tapi mereka zahirkan sifat jahat. Samalah kepada kita, Allah bagi 2 pilihan. Dan dua-dua tu ada dalam diri kita, terpulang kepada kita lah kita nak pilih yang mana. Kalau kita pilih yang ni, maka gagallah kita di hari akhirat. Kalau ditakdirkan dunia, dunia lagi diazabkan. Dan berjayalah orang yang sentiasa mentazkiyahkan diri dia. Daripada lafaz manzakkaha inilah terbitnya perkataan tazkiyah. Tazkiyatun nafs. An nafsi. Maknanya tasawuf lah. Ini nama ni, nama yang ambil daripada lafaz Quran sendirilah. Tazkiyah ada, nafs. Kalau tasawuf tu ambil daripada kelompok orang yang melakukan tazkiyatun nafs. So mereka pakai dengan pakaian yang agak nampak tolak dunia kan. Tasawuf, suf. Kemudian ada lagi selain daripada nama tasawuf, tazkiyatun nafs, nama dia tahzibul akhlak. Nak bersihkan jiwa, tahzibul akhlak ataupun suluk. Wallahu alam bissawab.